Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua para pendengar Malam Mistik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pada malam ini, Brother Fai akan sambung lagi kisah yang datangnya daripada Ustaz Aidil Bakar. Masih ingat lagi tak? Saka Pendekar Hitam. Kali ini adalah kisah Saka Pendekar Hitam bahagian 3. Jom kita layan. Sedar dah jam 10 pagi. Ibu Aziz dan 2-3 orang saya lihat sedang siapkan sarapan dan bersihkan rumah yang tunggal langgang sebab kes Saka Pendekar Hitam yang tak reti penat semalam tu lah. Hari ni hari Sabtu. Alhamdulillah, hari ni tak kerja. Tengah tenang tengok pemandangan di sekitar kawasan rumah Aziz, tiba-tiba adik lelaki Aziz meracau-racau dalam rumah. Adik Aziz yang bernama Amir mula terjerit-jerit mengamuk tak tentu pasal. Adik, apa pasal ni? Tak habis lagi ke? Jawab saya dalam hati. Saya terus bergegas masuk dalam rumah dan terus peluk Amir yang meracau tu. Saya baca ayat Ruqyah dan menekan di belikat kirinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ustaz Aidil dia baca surah Ruqyah lah. Terus si Amir ni cakap, "Oi kau, apa kau tak puas hati ha? Aku tak kacau kau pun. Aku jaga keluarga ni je." Jerkah Amir yang kerasukan tu. Pendekar hitam ke? Tak habis lagi kau Saya tanya spontan. Saya bacakan surah Al-Baqarah dan jin mula tendang perut saya. Lepas tu Amir yang kerasukan tu terus terkam saya dan menindih saya. Allah. Aziz dan yang lain mula tarik badan Amir. Alhamdulillah, lepas. Saya bacakan surah Al-Baqarah ayat 255 hingga 257 berulang-ulang sampailah Amir tak berdaya. "Sakit lah kamu. Apa ilmu kau pakai sampai aku tak boleh buat apa?" Tanya pendekar hitam. Aku tak ada ilmu pun. Aku cuma baca ayat Quran je. Aku mana ada kuasa? Jawab saya menjelaskan. Kau tipu. Mesti kau ada amal apa-apa. Sebab tu kau kuat sampai aku tak berdaya. Setakat ni tak ada orang boleh lawan aku. Jawab pendekar hitam. Dahlah, semua tabligh iblis je ni. Aku memang tak ada kuasa. Ni semua kehendak Allah. Aku cuma amalkan ayat Al-Quran je. Jawab saya sambil menahan kesakitan. Saya terus baca 3 ayat Al-Baqarah dan sambung surah Saffat dan Amir mula muntah dan keluar juga satu simpulan warna kuning seperti Aziz malam. Dia muntah. Alhamdulillah, Amir dah sedar, tapi terbaring kelelahan lah. Saya duduk tersandar kat dinding rumah.
tengah fikir, kenapa ada muntah kain kuning masa ruqyah tadi ya? Sebelum ni berubat tak pernah pula jadi macam ni. Pelik ni. Tiba-tiba muncul idea bernas dalam akal fikiran yang terlalu letih melayan pendekar hitam yang tak reti penat ni. Aziz, kamu kumpulkan semua yang adik-beradik kamu dan tanggalkan semua wafak dan pendinding rumah kamu ni. Semua ni kemungkinan cara dia sembunyi. Arah saya kepada Aziz. Baik Ustaz. Lepas tu nak buat apa? Tanya Aziz. Semua tu ahli keluarga kumpul kat ruang tamu dan barang tu kumpul dalam bekas yang kita guna untuk bakar barang tu. Jelas saya. Faham. Tapi boleh tak kita makan dulu Ustaz? Lapar sangat ni. Jawab Aziz. Boleh juga. Memang lapar benar ni. Jawab saya sambil tersenyum. Aduh Ustaz. Saya dan semua makan di meja dapur. Sedapnya makan ubi rebus dengan sambal ikan bilis. Masya Allah. Super awesome sedapnya. Tak cukup dengan tu, Mak Aziz masak nasi lemak lemuni. Sedapnya. Rasa bertenaga badan kami. Lepas kami makan dan berehat sekejap, saya ajarkan sedikit ruqyah mandiri, iaitu ruqyah azkar kepada semua ahli keluarga. Okey, semua sebelum kita buat ruqyah azkar ni, kita baca ikrar pemutus hubungan. Boleh? Kata saya kepada semua ahli keluarga Aziz. Boleh Ustaz, jawab mereka serentak. Nanti bila saya baca ikut ya. Cakap dengan nada keras dan bersungguh-sungguh tau. Tak nak main-main tau. Habis baca terus buat ruqyah azkar. Faham? Jelas saya tegas. Jadi saya bacakan ikrar seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sesungguhnya saya sebut nama masing-masing dalam hati dan mewakili keluarga saya dengan penuh kesedaran dan pertaubatan. Dengan ini mengikrarkan. Yang pertama, memutuskan semua perjanjian atau ikatan yang kami atau orang sebelum kami atau keluarga besar kami yang perjanjian itu pernah dilakukan secara sedar atau tidak sedar dengan segolongan jin. Yang kedua, mengharamkan tubuh kami dari dimasuki atau dijadikan sebagai tempat tinggal apapun juga jenis jin. Yang ketiga, menegaskan bahawa kami hanya bergantung kepada perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada jin. Yang keempat, segala saka dan jin, terputuslah segala perjanjian dan urusan dengan kami hingga keturunan kami seterusnya. Ya Allah, mulai dari saat ini saya haramkan semua makanan saya, minuman saya, seluruh anggota tubuh saya dari semua jin di dalam dan di luar tubuh saya atau yang mengganggu saya. Sekiranya, Ya Allah, mereka makan dan minum makanan kami, jadikanlah, Ya Allah, semua pemberian dan milikmu itu, Ya Allah, sebagai racun. Racun yang amat panas, racun yang amat berbisa, racun yang membakar, racun yang membunuh semua jin-jin itu, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Mereka ikut dan mula nak mual. Saya terus baca ayat ruqyah dan hampir semua ahli keluarga Aziz mula muntah berat sehingga semua keluar muntah kain kuning sama macam Aziz dan Amir tadi. Aziz dan Amir relax je macam tak ada apa-apa sebab dia dah muntah tadi. Hampir 30 minit. Alhamdulillah, semua muntah dan badan mereka segar. Lepas muntah lah, badan mereka segar macam tak ada sakit. Alhamdulillah Ustaz, badan Acik pun dah ringan, Mak Ani menjelaskan. Alhamdulillah, semua tu kehendak Allah. Saya tak buat apa pun. Jadi, baik kita semua buat sujud syukur dan solat taubat bersama-sama. Jawab saya sambil mengarah mereka semua buat solat taubat dan sujud syukur atas kesembuhan yang Allah berikan kepada mereka.
Mereka semua bersiap bentang sejadah dan bersihkan kawasan ruang tamu. Saya dan Aziz pergi keluar bawa semua wafak dan segala tangkal yang ada. Dan muntah kain kuning tadi kami bakar di belakang rumahnya. Ya Allah, busuknya bau. Ustaz, dah siap. Jomlah kita solat, jerit Azlina, adik kepada Aziz. Baiklah, saya jawab ringkas. Kami berjalan masuk ke dalam rumah Aziz dan kami buat solat taubat, solat duha dan sujud syukur. Alhamdulillah selesai. Saya pun berdoa. Semua menangis dengan doa tu. Jazakallahu khairan. Lepas selesai, Mak Ani mula bertanya soalan kepada saya. Ustaz, kenapa kami semua muntah dan sakit, Ustaz? Mungkin arwah dulu dah masukkan sesuatu dalam tubuh supaya jin saka tu menjaga keselamatan kepada keluarga dia. Jelas kepada Mak Ani. Dia dah tak kacau kami dah ke, Ustaz? Tanya Mak Ani lagi. InsyaAllah, kalau kita semua amalkan teknik Ruqyah Azkar tadi dan kita kena bersihkan hati dan jiwa kita, mungkin Allah akan lindung kita dari gangguan jin. Jelas saya. Ustaz, salah ke minta bantuan jin ni? Tanya Azlina. Amat salah dan syirik jika kita minta bantuan selain Allah. Kalau awak tak percaya, boleh buka surah Al-Jin ayat ke-6. Jelas saya. Dan pelbagai soalan yang dia orang bertanya sampai pening kepala saya. Kiri kanan soalan bertubi-tubi. Dan saya cuba jelaskan kepada mereka satu persatu. Alhamdulillah, segala yang berlaku ini adalah peristiwa yang sebenar. Begitu payah dan seksa merawat pesakit gangguan jin. Tapi dengan kekuatan dan rahmat Allah SWT yang memberi mukjizat ke atas Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, dan saya sarankan kepada korang semua supaya belajar ilmu merawat diri supaya kita dapat mengelak gangguan jin dan syaitan. Wallahu alam. Waktu dah jam 2 petang. Kami pun dah selesai solat dan makan tengah hari. Saya minta Aziz hantar saya pulang semula ke Mersing. Alhamdulillah, tamatlah cerita Saka Pendekar Hitam. Terima kasih kepada semua yang setia menunggu dan mendengar kisah pengalaman Ustaz merawat kes Saka. InsyaAllah, saya akan ceritakan kes berubat di satu tempat lagi. Nak ke tak nak ni? Kes tu mengenai kekasih gelapku. Kes ni kisah dia agak panjang dan harap semua sabar menunggu kerana menulis ni bukan perkara yang mudah. Kalau korang nak, cuma beritahu, cuma komen tajuk cerita baru tu. Kalau nak lah kan. Kalau nak lagi, saya akan tulis lah, kata Ustaz Aidil. Saya harap korang bantu untuk like dan share banyak-banyak. Sebab tu boleh memberi semangat untuk saya sentiasa menulis. Sekian. Terima kasih, Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang mendengar kisah ini. Peace, no war.